Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi awak dengan saya Ustazah Nufarah Syairah. Okey, hari ini Ustazah akan fokuskan dalam bidang fiqh. Tajuk apa? Tajuk pelajaran 14, sembelihan. Okey? Okey, sebelum Ustazah mulakan pembelajaran kita, Ustazah nak test minda awak dulu. Nak test kewarasan otak anda dan mental awak dulu. Okey, boleh? Dan kita jawab teka-teki ni. Okey. Cuba teka. Bunyi apakah binatang yang pertama tu? Okey. Lepas tu binatang kedua. Dan binatang ketiga. Okey. Harap-haraplah kamu boleh teka apakah binatang tersebut. Yang pertama binatang kita dengar tadi ialah ayam. Yang kedua, lembu. Yang ketiga, kambing. Okey, kalaulah kamu jawab semua dengan betul, maknanya otak kamu masih waras dan mental kamu masih sihat. Okey, jadi bolehlah kita teruskan pembelajaran kita. Okey, pembelajaran kita kena tahu dulu maksud dan hukum sembelihan. Maksud seperti biasa ada dari segi bahasa dan istilah. Maksud sembelihan dari segi bahasa ialah memotong. Ingat, sembelihan dari segi bahasa ialah memotong. Dari segi istilah pula ialah menyembelih binatang yang halal untuk kita makan dagingnya dengan cara kita memutuskan urat halkum dan urat marik. Okey? Sekali lagi, dari segi istilah, sembelihan maksudnya kita menyembelih binatang halal untuk kita makan dagingnya dengan cara kita memutuskan urat halkum dan urat marik. Okey? Hukum kita lakukan sembelihan apa? Wajib. Okey? Sebelum kita makan binatang halal tu, apa-apa pun kita kena wajib untuk kita lakukan sembelihan. Okey? Seterusnya, cuba kamu tengok gambar ni. Gambar pertama, kalau awak perasan yang urat warna merah tu, itulah urat halkum. Yang warna biru tu adalah urat marik. Urat halkum ni adalah urat yang menyalurkan pernafasan. Berfungsi untuk pernafasan bagi binatang. Okey, urat marik ni pula apa? Urat yang berfungsi untuk makanan, mengalirkan makanan. Faham? Jadi kedua-dua urat ni lah yang kita kena putuskan. Kena memutuskan urat inilah yang warna merah tu dan warna biru tu. Yang biru tu. Faham? Yang marik tu di bawah urat halkum. Faham? Okey, harap faham lah. Okey, seterusnya seperti mana dalil nakli sembelihan dikata dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir. وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتئة وما أكل السبع إلا ما زكيتم. Okey, maksud dia apa? Dia kata diharamkan kepada kamu untuk memakankan bangkai. Untuk kita makankan bangkai itu haram. Darah yang keluar mengalir. Daging apa? Daging khinzir. Termasuklah semua anggota tubuhnya. Maksudnya seluruh anggota khinzir tu kita haram untuk kita makan. Okey? Kulit dia ke kuku dia ke haram. Binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Kita sembelih binatang tu kita tidak niat kerana Allah juga tidak boleh kita makan. Yang mati tercekik tak boleh juga. Yang mati dipukul tak boleh juga. Yang mati kerana jatuh dari tempat yang tinggi tak boleh juga. Yang mati ditanduk tak boleh juga. Yang mati dimakan binatang buas tak boleh juga. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Maksudnya apa?
kecuali yang sempat kamu sembelih. Contohnya, kita dah nak sembelih binatang tersebut, dah kita dah kerak dah halkum, urat halkum dan urat marik. Tiba-tiba ada pula binatang buas mari membahan pula makanan kita. Tak apa untuk kita jadikan binatang tu sebagai makanan kita. Okey, faham? Okey, Ustazah harap kamu faham. Dah hayatilah surah Al-Ma'idah ayat 3 ni. Okey, seterusnya kita kena tahu rukun sembelihan. Kalau kamu perhatikan ada 3 gambar yang Ustazah letak tu. Rukun sembelihan ada 3. Yang pertama, kenalah ada penyembelih. Yang kedua, kenalah ada binatang yang kita nak sembelihan. Yang ketiga, rukun yang ketiga ialah kita kena ada alat sembelihan. Jika tiada ketiga-tiga ni, maka tak adalah berlakunya penyembelihan. Pertama, kena ingat rukun sembelihan, penyembelih. Kedua, binatang sembelihan. Ketiga, alat sembelihan. Ingatlah ya, fokus dan ingat 3 rukun sembelihan ini. Faham? Okey, seterusnya kita pergi pada syarat sah sembelihan. Okey, syarat sah sembelihan ini berlandaskan kepada 3 rukun tadi, iaitu rukun pertama penyembelih, rukun kedua binatang sembelihan, rukun ketiga alat sembelihan. Okey, kita pergi satu persatu, iaitu syarat sah sembelihan bagi penyembelih. Pertama, iaitu dia kenalah beragama Islam ataupun ahli kitab. Ustazah, ahli kitab ni apa maksudnya? Okey, tak apa Ustazah bagi tahu. Okey, menurut majoriti ulama menyatakan maksud ahli kitab ni adalah keturunan Bani Israel yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kerana apa sah untuk ahli kitab ini sembelih? Kerana dia ni niatnya kerana Allah SWT. Apabila kita melakukan penyembelihan dan kita perlulah niat kerana Allah SWT, baru sah syarat kita untuk lakukan penyembelihan itu. Okey, faham? Kedua, kita tengok pula syarat sah sembelihan bagi binatang sembelihan perlulah masih mempunyai hayat mustaqirah. Apa hayat mustaqirah ni Ustazah? Hayat mustaqirah maksudnya dia mampu bergerak dengan bertenaga. Bertenaga lagi kuat, lagi gagah perkasa lagi binatang ni. Tu maksudnya hayat mustaqirah. Contohnya kita nak tengok dia ni hayat mustaqirah ke tidak. Apabila kita menyembelih dia putusnya urat halkum dengan urat marik, dia meronta-ronta kesakitan. Maksudnya dia masih kuat dan mempunyai hayat mustaqirah. Okey, faham? Okey. Lepas tu, putus urat halkum. Syarat sah sembelihan kena putus urat halkum dan marik dengan segera. Dan sekali sembelihan, tak perlu buat dua kali lah. Maksudnya, kena buat sekali sembelihan sahaja. Okey, baru sahnya syarat sah sembelihan bagi binatang sembelihan. Okey, kita tengok pula kepada syarat sah sembelihan bagi alat sembelihan. Yang pertama, alatan yang boleh melukakan haiwan kecuali kuku, gigi dan tulang. Memanglah kuku dan gigi dengan tulang kita kekoh binatang tu luka juga dia. Tapi tidaklah sampainya mematikan dia, tapi lagi menyeksakan dia. Jadi untuk lebih selamat, kita gunalah alatan yang boleh melukakan, iaitu cepat, yang tajam supaya cepat dia mati. Apabila cepat dia mati, maka seksa dan kesakitan dia rasa tu sekejap sahaja. Okey, faham? Okey. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada perkara sunat sembelihan. Okey, perkara sunat sembelihan juga kita berlandaskan kepada 3 rukun tadi. 3 rukun sembelihan tadi, iaitu penyembelih, binatang sembelihan dan alat sembelihan. Pertama, kita pergi kepada penyembelih. Perkara sunat yang sembelihan yang dilakukan oleh penyembelih yang pertama ialah menajamkan pisau.
Kita sebagai penyembelih, kita kenalah tajamkan pisau sebelum kita lakukan sembelihan. Maksudnya selagi kita rasa pisau tu tidak tajam, kita asah lagi pisau tu sampailah dia tajam. Dapat lagi kita pahala sunatnya. Kerana usahanya kitanya nak menajamkan pisau tu. Betul ke tidak? Betul. Okey, yang kedua, perkara sunat sembelihan yang kedua bagi penyembelih ialah kita menyembelih pada waktu siang. Ustazah, kenapa tidak boleh pada waktu malam? Ada sebabnya, cuba kamu bayangkan. Kalaulah kamu menyembelih pada waktu malam yang gelap dan gelita. Bayangkanlah, aku ingatkan urat halkum dan urat marik. Oh, rupanya kaki dia. Kaki lembu tersebut. Tidakkah kesian dekat lembu tersebut? Macam itulah kenapa kita kena disunatkan untuk menyembelih pada waktu siang. Faham? Okey. Yang ketiga, perkara sunat sembelihan yang ketiga ialah kita kena menghadap kiblat. Dapat lagi pahala sunat kita. Lepas tu yang keempat, membaca basmalah iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dapat lagi satu pahala sunat kita. Ingat, perkara sunat sembelihan bagi penyembelih ada 4. Pertama, kita asah dulu pisau kita bagi tajam. Kedua, kita menyembelih pada waktu siang. Ketiga, kita menghadap kiblat. Keempat, membaca pula bismillah. Okey. Perkara sunat sembelihan bagi binatang sembelihan ialah kita membaringkan binatang sembelihan pada rusuk kiri. Bagi alat sembelihan, perkara sunat pula. Apa yang kita perlu buat? Alat sembelihan tu kenalah tajam seperti pisau. Ustazah, kalau nak guna parang boleh? Boleh, tak ada masalah asalkan dia tajam. Okey? Kecuali kuku dan gigi kita tidak boleh digunakan walaupun gigi kita tu tajam. Okey? Faham? Seterusnya kita pergi pula kepada perkara makruh sembelihan. Perkara makruh sama juga macam tadi. Kena berlandaskan kepada 3 rukun tadi. Perkara makruh sembelihan bagi seorang penyembelih ialah pertama, menyembelih di hadapan binatang lain. Kita ni contohnya, kita nak menyembelih seekor lembu. Lepas tu kita heret pula lembu tu. Dikelilingi pula dengan lembu-lembu lain. Kawan-kawan dia semua tengok. Dia kena sembelih. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh lah. Kesian dekat binatang tu. Sian dekat lembu tu. Dah lah sakit nak mati ni. Pula tengok kawan-kawan dia tengok. Kawan-kawan dia pun alamak takutnya. Kena sembelih macam tu terseksanya. Jadi kita kena hormatlah binatang tersebut. Semolek-moleknya janganlah menyembelih dia di depan binatang yang lain. Kalau boleh ya. Gitulah maksudnya. Yang kedua, perkara makruh yang kedua bagi seorang penyembelih iaitu menyembelih pada waktu malam. Berlawanan dengan perkara sunat tadi. Menyembelih pada waktu malam. Ketiga, tidak menghadap kiblat. Makruh juga. Yang keempat, tidak membaca basmalah. Makruh juga. Maksudnya dia berlawanan tadi dengan perkara sunat. Okey? Okey, perkara makruh bagi sembelihan binatang sembelihan apa? Kita seksa binatang tu. Maksudnya sebelum kita nak pergi sembelih dia, kita gigit dia ke, kita sepak dia ke, kita terajang dia ke. Tak bolehlah buat macam tu. Semolek-moleknya kita hormatlah binatang tu. Walaupun dia binatang tak ada akal fikiran, tapi ingat dia ada perasaan juga. Okey? Dia pun haiwan yang bernyawa juga, makhluk Allah juga. Okey? Kita hormat dia, dia hormatlah kita. Betul ke tidak? Okey. Perkara makruh sembelihan bagi alat sembelihan ialah menggunakan pisau yang tumpul juga makruh hukumnya. Dahlah dia tu nak matinya. Dengan nak matinya. Lepas tu seksa kita duduk kenyeh dia dengan pisau yang tumpul. Siang ke dia nak mati dah lah susah. Pisau pula tumpul. Lambatlah dia nak mati. Kalau boleh cepat-cepatkanlah dia untuk menghadap ilahi tu. Okey? Faham? Okey, hikmah sembelihan dari sudut syarak dan sains ada 2. Ni tajuk akhir kita dah ni. Hikmah sembelihan dari sudut syarak yang pertama ialah membezakan antara daging halal dengan yang haram. Kalau kita lakukan sembelihan, halal daging tu. Tak sembelih, haram daging tu. Faham? Bersifat rahmat terhadap binatang. Bersifat simpati terhadap binatang. Kita kesian dekat dia. Tu maksud dia. Dari segi sains pula,
Hikmah dari segi sains pula, toksin dan bakteria dalam darah haiwan yang disembelih tu dapat dikeluarkan dengan pantas daripada urat halkum tadi dekat tekuk dia tu. Okey, lepas tu kita mempercepatkan proses kematian haiwan tersebut dengan guna pisau yang tajam, dengan memutuskan urat halkum dan urat marik tadi. Faham? Okey, setakat itu je lah pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.